Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Ada yang menganggap berita ini dipetik daripada Harapan Daily ini sebagai penamat kepada perjuangan Perikatan Nasional dalam pilihan raya kecil PRK-KKB yang sedang berlangsung. Ada juga yang menganggap laporan kali ini menjadi punca kepada PAS terjerat leher sendiri. Ada juga yang menyatakan bahawa ini bukti kesilapan besar PAS apabila mereka menggunakan modal sekolah vernacular, bahkan modal mencungkil, mencabar supaya calon Pakatan Harapan mendedahkan keputusan SPM dan UPS beliau semata-mata mahu melihat. Pusing punya pusing, mahu melihat pula, lain pula nak dilihat sekolah calon Pakatan Harapan tersebut. Tapi siapa sangka, mereka sangka penggunaan sekolah vernacular itu boleh jadi modal politik mereka, kempen mereka. Tetapi sebaliknya, Pakatan Harapanlah pula yang memenangi kempen itu. Modal itu pula yang dispin menjadi bahan yang berguna pula kepada Pakatan Harapan. Ini apabila salah seorang ahli parlimen Pakatan Harapan menyatakan, kita kalau nak korek anak siapa masuk sekolah vernacular, dah lama kita buat. Itu kata ahli parlimen Hulu Langat, Sani Hamzan. Ini mudah dipahami. Kalau betul lah Pakatan Harapan, ahli-ahli parlimen Pakatan Harapan menggunakan isu vernacular ini dalam kempen atau modal politik mereka, memang betul. Sudah lama mereka boleh menggunakan isu itu. Tapi itulah, mereka tidak sanggup, mereka tidak mahu, Pakatan Harapan tidak mahu menggunakan modal politik tidak matang seperti itu yang melibatkan perkauman yang hanya merugikan negara, hanya meretakkan perpaduan negara. Hari ini, ahli parlimen Hulu Langat, Sani Hamzan, menasihatkan pemimpin Perikatan Nasional PN untuk berhenti menggunakan modal sekolah vernacular pada kempen pilihan raya kecil PRK Dun Kuala Kubu Baharu. Sani ketika dihubungi berkata, isu ini perlu dinoktahkan kerana sistem pendidikan di sekolah jenis kebangsaan jenis Cina maupun Tamil dibenarkan di bawah Akta Pendidikan dan masih lagi mengikuti silibus ditetapkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menurut pengarah pilihan raya Amanah Nasional itu, beliau pada bila-bila masa boleh sahaja berbalas serangan dengan mencari tahu anak pemimpin Perikatan Nasional PN yang bersekolah di sekolah vernacular. Namun menurutnya, ia tidak perlu diperbesarkan sampai ke tahap itu. Pada saya cukuplah kawan-kawan dalam PN, cukuplah, kata beliau. Saya pun tak nak sebut benda ini, tapi ada pemimpin-pemimpin PAS yang belajar di sekolah vernacular. Sebab itu saya kata, kita di Malaysia ini cukuplah kita berpolitik, sentimen perkauman 3 hari ini. Cukuplah, kata beliau. Kita kalau nak cari, kita boleh cari dalam kalangan pemimpin PN, Perikatan Nasional, siapa yang hantar anak ke sekolah vernacular. Ramai, kata Sani, ramai. Tapi tak perlulah saya nak beritahu. Saya rasa tak perlu kita besar-besarkan benda sebegini. Cari isu lainlah, kata beliau lagi ketika dihubungi Harapan Daily. Sebelum ini, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari mempolitikkan latar belakang pendidikan calon Kerajaan Perpaduan pada PRK Kuala Kubu Baharu, Pang Sok Tau. Ahmad Fadli dalam hantaran di Facebook mahukan isu calon PH yang mendapat pendidikan di sekolah vernacular akan berterusan hingga PRK 11 Mei ini. Ahli Parlimen Pasir Mas itu mencabar Sok Tau, menyatakan latar belakang pendidikan rendah dan menengahnya memandangkan ia tidak dinyatakan dalam poster profil calon Pakatan Harapan itu. Sok Tau kemudian mendedahkan keputusan ujian pencapaian SPM dan juga UPSR beliau menunjukkan beliau mendapat A dalam semua mata pelajaran yang diambil. Mengulas lanjut, Sani berkata, perkara-perkara yang boleh menimbulkan kebimbangan dan keresahan awam ini
patut tidak lagi dimainkan dalam mana-mana kempen pilihan raya. Ini kerana menurutnya sejak merdeka lagi, semua kaum di negara ini mempunyai perjanjian dan kesepakatan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa rasmi negara ini, namun tidak menghalang mana-mana individu menggunakan bahasa ibunda mereka dalam pendidikan. Nah, jadi orang politik ini biarlah jadi orang politik yang bermaruah. Isu-isu yang kita sepakati bersama ini tidak perlu nak diungkit semula, kata beliau. Sampai bila kita nak menagih, nak mencari sokongan sampai terpaksa bermain dengan isu-isu sebegini, kata Sani lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Inilah persoalan yang paling ditakuti oleh Perikatan Nasional dalam pilihan raya PRK. KKB Kuala Kubu Baharu yang sedang berjalan sekarang. Apabila mereka, iaitu Perikatan Nasional, terlanjur menggunakan isu-isu seperti sekolah vernacular dan juga isu-isu yang lain. Yang terkini adalah isu tentang kenaikan gaji pekerja awam. Ini apabila beberapa orang pemimpin daripada Perikatan Nasional cuba untuk menggunakan isu kenaikan gaji itu sebagai modal kempen mereka. Mereka mempersoal pelbagai isu. Sehingga kan kadang-kadang kata netizen mereka berfikir, pernahkah orang-orang yang mempersoal kenaikan gaji itu berkhidmat sebagai perkhidmatan awam? Dan mereka juga bertanya, sejauh mana ikhlasnya mereka mengomen tentang kenaikan gaji itu kerana mereka tidak terlibat dalam kenaikan itu. Oleh sebab itulah, apabila Saifuddin mengemukakan satu cabaran kepada Wan Faisal supaya menyatakan pendirian, menyokong atau tidak gaji penjawat awam naik, ini satu tamparan yang paling tragis sekali untuk Wan Faisal. Ini satu tamparan yang pastinya sukar untuk dijawab oleh pemimpin Perikatan Nasional, khususnya Parti Bersatu ini. Kita nak tunggu jugalah apa jawapan Wan Faisal tentang soalan itu. Soalan ini memang soalan yang membunuh. Nak diluah mati ibu, nak ditelan mati ayah. Jadi nak jawab mana? Kalau Wan Saiful kata dia sokong kenaikan gaji, maka ianya bercanggah dengan apa yang selama ini dia kempenkan. Tapi kalau dia kata gaji, dia tidak sokong kenaikan gaji, ini juga akan pasti melukakan hati para penjawat awam yang ada di Kuala Kubu Baharu, bahkan seluruh Malaysia. Ketua Pemuda Perikatan Nasional PN, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal diminta segera menyatakan pendirian sama ada menyokong atau tidak pengumuman kenaikan gaji penjawat awam lebih 13% Disember ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, ahli Parlimen Machang dan rakan-rakannya daripada pihak pembangkang boleh berbuat demikian untuk melihat kenaikan gaji berkenan boleh disokong atau tidak. Saya mahu jawab apa yang dinyatakan Wan Faisal kenaikan itu, iaitu gaji penjawat awam, hanya boleh diumumkan sahaja tetapi belum tentu dilaksanakan kerana bergantung kepada bajet hujung tahun, kata beliau. Saya meminta beliau, iaitu Wan Faisal, nyatakan tidak setuju dengan kenaikan gaji ini. Kita nak tengok ia boleh dilaksanakan atau tidak sekiranya mengikut Wan Faisal. Saya mahu bertanya kepada beliau dan rakan-rakannya, adakah beliau tidak setuju untuk menolak kenaikan itu? Saya minta beliau nyatakan sekarang, katanya kepada pemberita ketika kunjungan di Maktab Polis di sini hari ini. Wan Faisal dilaporkan media semalam sebagai berkata, kenaikan yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin tidak memberi sebarang makna disebabkan kenaikan harga barangan ketika ini. Realitinya, kenaikan tangga gaji ini akan berlaku 1 Disember selepas belanjawan 2025 diluluskan. Itu pun kalau diluluskan. Apa yang pasti harga barang tetap naik, kata Wan Faisal. Malangnya netizen memberitahu mengingatkan Wan Faisal, Wan Ismail supaya kembali ke dunia nyata bahawa
kerajaan yang ada sekarang ini adalah kerajaan yang teramat stabil dengan adanya bilangan ahli parlimen melebihi 2/3 di kerusi parlimen. Makna kata, kita dah boleh anggap kenaikan gaji itu telah pun diluluskan. Kerana 2/3, lebih 2/3 itu daripada kerajaan. Jadi, apalagi yang nak difikir-fikirkan? Takkanlah tiba-tiba pula ahli parlimen daripada kerajaan menentang pula apa yang dinyatakan oleh kerajaan. Saudara, dalam perkembangan sama, Saifuddin turut menafikan pengumuman kenaikan gaji itu adalah gula-gula pilihan raya. Sebaliknya, ia sudah diumumkan sejak setahun yang lalu. Kita berkata demikian kerana adanya garis masa yang sendiri boleh menjawab dakwaan gula-gula politik, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye.